Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Apa khabar penonton? Terima kasih kerana memilih untuk memulakan pagi Khamis anda dengan bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini untuk edisi 23 November 2023 bersama saya Munawar Azmi dan juga saya Syuhaida Arifin yang boleh ikuti kami di semua platform dalam media yang kami siarkan secara langsung. Kita ada YouTube, kita ada Facebook untuk anda ikuti segala perkongsian yang kita sudah persusun kepada anda ataupun untuk anda waktu sekarang ini sehingga jam 10 pagi. Dan sudah pastinya untuk permulaannya penonton kami akan kongsikan kepada anda perkongsian berita dalam dan juga luar negara, dan sudah pasti untuk permulaan ini kita nak kongsikan kepada anda satu khabar gembira lah yang berlaku sejak beberapa bulan ini, iaitu berkenaan dengan satu khabar yang berlangsung pada ketika ini di Gaza, Palestin. Ya, di mana genjatan senjata akhirnya dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang terlibat. Kalau kita boleh kongsikan di sini, bukan sahaja bagi pihak Israel dan juga Palestin, malah negara-negara di seluruh dunia sebenarnya mengalu-alukan pengumuman yang dibuat untuk menghentikan seketika pertempuran ganas dan juga pengeboman di Gaza. Dan untuk pengetahuan anda semua, sewaktu genjatan senjata ini berlangsung akan ada beberapa pertukaran tawanan daripada pihak Israel dan juga Palestin. Dan kalau kita boleh kongsikan sedikit datanya, di mana 240 orang telah ditawan ketika serangan pada 7 Oktober lalu, dan setakat ini situasi tersebut ataupun kekejaman tersebut telah pun membunuh seramai 14,100 orang, terutamanya orang awam termasuk beribu-ribu kanak-kanak. Tidak dimasukkan lagi data-datanya berkenaan dengan kawasan perumahan yang dibom, hospital yang dibom, dan juga beberapa lagi mayat yang mungkin berpotensi masih lagi tertimbus di bawah timbunan bangunan-bangunan yang dah runtuh itu. Jadi data-data ini yang rasmi saja setakat yang kita boleh kongsikan kepada anda. Dan berita baik ini mendapat reaksi daripada pemimpin-pemimpin dunia, dan pastinya gencatan senjata selama 4 hari ini, kalau boleh kita bersama-sama berdoa, kita berharap semoga gencatan senjata ini bukan sahaja 4 hari namun selama-lamanya. Tapi inilah satu realiti yang kita boleh berikan kepada anda bagaimana krisis kemanusiaan yang berlaku di Gaza pada ketika ini, dan kita mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestin. Walaupun berita ini ada sebenarnya, tapi ada beberapa sejarah sebelum ini yang mencatatkan bahawa walaupun ada gencatan senjata tapi ada pihak yang melanggarnya. Jadi kita mungkin kadang-kadang rasa seronok, ada gencatan senjata, tapi kita kena ingat juga sebab pihak Israel menyatakan bahawa mereka akan terus mengekalkan momentum mereka selepas ini untuk menghapuskan apa yang mereka ingin hapuskan. Jadi walaupun ada berita baik ini, sekurang-kurangnya ada tempoh masa untuk kita berehat seketika untuk mendapat bantuan daripada luar dan juga membantu mereka yang terjejas disebabkan oleh serangan oleh pihak rejim Zionis. Okey, selain kita berikan kepada anda perkongsian dari Gaza, Palestin, sekarang ini kita juga ingin memberi tumpuan kepada apa yang berlaku di dalam negara, khususnya berkaitan dengan keadaan cuaca pada ketika ini, dan ini merupakan amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, iaitu berkenaan hujan lebat di timur dan utara Semenanjung sehingga 28 November. Perinciannya kalau kita boleh kongsikan kepada anda, MET Malaysia telah mengemas kini amaran hujan berterusan buruk dan waspada yang melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak dan Pulau Pinang berkuat kuasa hingga esok, manakala negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang berkuat kuasa sehingga Jumaat ini. Dan MET Malaysia juga memaklumkan amaran angin kencang dan laut bergelora turut dikemas kini berkuat kuasa sehingga 24 November. Jadi susulan daripada pengumuman ini, kita nak kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan keadaan terkini situasi semasa banjir di Terengganu, di mana Terengganu dan juga Kelantan di sebelah pantai timur negara kita sekarang ini sebanyak 4,000 penduduk yang dilaporkan yang berlindung di pusat pemindahan sementara PPS di sekitar Kelantan dan juga Terengganu. Perkongsiannya kalau di Terengganu setakat pukul 7 malam semalam, 4,767 penduduk terjejas banjir berlindung di 37 pusat pemindahan sementara PPS. Di Terengganu 31
4,397 ditempatkan 31 PPS. Kuala Nerus juga ada penduduk yang terjejas, dan selain daripada itu ada juga PPS yang sudah ditutup, iaitu 25 daripadanya. 25 daripada ditutup untuk jadikan sebagai PPS. Sekolah ditutup ya. Apabila 9 lagi kawasan dinaiki air. Itu kemas kini setakat 4 petang semalam lah. Ya. 37 PPS telah pun dibuka dan kita lihat secara keseluruhannya 31 PPS di negeri Terengganu dan juga 6 PPS di negeri Kelantan. Dan kita difahamkan setakat 7 pagi tadi keadaan banjir semakin bertambah baik. Namun kita semua harus berwaspada, khususnya kita melihat juga bagaimana amaran daripada pihak Met Malaysia berkenaan amaran hujan berterusan tahap waspada dan juga tahap buruk. Dan juga kita ingin berkongsi sedikit kepada anda apa yang telah dikongsikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital, Yang Berhormat Fahmi Fadzil, yang menyatakan kajian menyeluruh bagi konsep kedutaan data akan dibangkitkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Yang Berhormat Menteri Fahmi Fadzil berkata ia merupakan pusat pemprosesan data yang diusahakan syarikat negara lain di negara ini, yang mana kawal selianya bersifat kedutaan. Dan saat ini merupakan satu perkara yang juga pastinya memberikan reaksi daripada pelbagai pihak. Dan bagaimana konsep kedaulatan data ini, apatah lagi bila Malaysia menjadi pusat kepada pusat pemprosesan data. Okey, kita nak kongsi pada anda seketika berkenaan dengan sedikit berita sukan ya, di mana kita nak kongsi pada anda Harimau Melaya sekarang ini berjaya mengekalkan rentak kemenangan dan kini berada di kedudukan tertinggi di kumpulan D, terutamanya dalam kelayakan Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2027. Tahniah kita ucapkan. Nampaknya beberapa percaturan yang dibuat oleh Kim Panggon di saat-saat akhir sewaktu pertempuran baru-baru ini membuahkan hasil apabila kita berjaya untuk mengalahkan Taiwan 1-0. Jadi kita harapkan agar rentak ini dapat diteruskan dan membuahkan hasil, dan juga kita sama-sama boleh menyaksikan mungkin ada sedikit peningkatan dari sudut ranking terutamanya untuk kumpulan Harimau Melaya. InsyaAllah. Dan itu merupakan antara perkembangan terkini yang kami kongsikan kepada anda melalui portal berita RTM. Dan sekarang ini kami akan berehat seketika, kembali selepas ini pastinya dengan lebih banyak lagi perkongsian istimewa untuk anda.